Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam analisis awani. Kejayaan yang dicipta oleh klub pasukan JDT di Piala Akhir Piala AFC di Tajikistan beberapa hari yang lalu menunjukkan ada beberapa perkara penting yang perlu kita lihat. Pertama, merupakan klub pertama ataupun pasukan pertama dari Malaysia menjuari piala ini. Keduanya, kita sudah lama ingin melihat pasukan kita dapat bersaing di peringkat tertinggi di kataupun level ataupun peringkat Asia. Sudah pun dibuktikan oleh JDT. Kemampuan pemain tempatan iaitu Syafiq Rahim dinobatkan sebagai pemain paling bernilai sepanjang kempen Piala AFC tahun ini menunjukkan bahawa ada kemampuan pemain tempatan untuk menjadi ataupun champion di peringkat Asia, dan juga kita lihat bagaimana negeri lain ataupun pasukan lain perlu menjadikan rujukan JDT ini untuk meneruskan kecemerlangan mereka, sama ada mereka mempunyai objektif untuk meneroka kata peringkat paling tinggi iaitu peringkat Asia ataupun peringkat dunia, dan ini sudah dibuktikan oleh JDT. Jadi itu yang akan kita bincangkan, resipi kejayaan JDT dalam menguasai bola sepak sekurang-kurangnya Piala AFC ini dan juga arena bola sepak domestik ataupun tempatan. Jadi bersama saya pada malam ini rakan saya Saudara Rizal Hashim dan juga Saudara Sadiq Mustafa. Biasa yang kalau kita komen tentang bola sepak dan juga sukan negara. Okey Sadiq, komen awal tentang kejayaan JDT di Tajikistan. Tahniah bagi JDT kerana berjaya mengukir di dalam sejarah bola sepak negara selepas 50 tahun pasukan Selangor memenangi tempat kedua masa itu. Saya rasa mereka telah meletakkan aras ukur yang baru dalam arena bola sepak negara dan untuk memaju ke hadapan. Rizal, adakah ini satu laluan mudah melihat daripada sejak pusingan awal hinggalah ke peringkat akhir, dan kita boleh jangkakan JDT akan rangkul Piala AFC tahun ini? Saya rasa satu laluan mudah disebabkan pasukan dari Kuwait Al-Qadisiyah itu digantung disebabkan ini. Tetapi bagi saya kredit tetap harus diberikan kepada JDT kerana mereka sebenarnya mengubah mentaliti mereka, bukan setakat bersaing di peringkat tempatan, tetapi cuba mengukir kecemerlangan di peringkat Asia. Itu yang lebih penting sebenarnya. Sadiq, kalau kita lihat kemenangan 1-0 ke atas Istiqlal ini, satu kata pentas terbaik untuk menunjukkan bahawa dalam ranking Malaysia agak merudum, agak paling teruk sejak beberapa dekad ini, tetapi satu orang ataupun mutiara ataupun permata timbul dari selatan menakluk kuasa Asia. Apa maksud kalau boleh kita bagi sedikit ataupun relevan dalam hal ini? Saya rasa kalau pernah diletakkan sebagai Manchester City Malaysia 3 tahun lepas, dan mereka punya bintang-bintang, tapi pada bila saya menonton perlawanan itu, mereka bekerja sebagai satu pasukan, tidak ada tentang individualism yang dipamerkan. Maksudnya mereka betul disiplin bekerja sebagai satu pasukan di tempat lawan. Maksudnya disiplin itu begitu tinggi, dan mereka memahami tactical play yang diaplikasikan oleh coach. Dan bagi saya satulah profiling yang dibuat terhadap kekuatan pasukan lawan mereka telah dibuat dan difahamkan kepada pemain apa tugas mereka, dan saya rasa mereka telah berjaya menterjemahkan dalam 95 minit itu mereka bermain. 95 minit, adakah kejayaan Mario Gomez melakukan taktikal yang begitu berkesan untuk JDT di Tajikistan? Ya, itu sudah tentu antara faktor yang penting kerana kita lihat seperti apa yang Sadiq sebut tadi, taktikal disiplin pemain. Kita lihat benteng pertahanan dapat melakukan perangkap offside dengan begitu cemerlang sekali, dan pada masa yang sama jentera serangan dan juga bahagian tengah dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Tetapi kita lihat juga ini sebenarnya bagaimana bukan mudah untuk mencatat kemenangan di tempat lawan, apatah lagi di negara yang kita anggap Central Asia yang cuaca berbeza dan sebagainya. Permukaan padang juga berbeza, dan mereka lebih kuat dari sudut fizikal. Tapi saya tak puas hati kerana master shot kamera dia rendah. Dan kamera work agak teruk lah sepanjang perlawanan 95 minit. Tetapi kejayaan JDT ini kalau kita lihat, Saudara Sadiq, dia memecah monopoli pasukan-pasukan daripada Timur Tengah dan Asia Barat selama ini. Jadi untuk Piala AFC. Apa maksudnya kita boleh baca? Bila saya melihat kepada Syafiq berkata selepas post match, dia melihatkan satu mentaliti dan fokus beliau, dan tim mereka melihatkan mereka ingin bergerak jauh, lebih maju. Mereka tidak mahu terkongkong dalam liga tempatan saja. Mereka ingin
meletakkan diri mereka di aras yang lebih tinggi. Itu satu mentaliti saya menunjukkan professionalism elemen ada dekat situ dan mereka membangunkan diri mereka untuk bergerak lebih jauh. Dan saya suka mengukirkan di sini satu pemain yang berusia 21 tahun yang tidak ada pengalaman, bukan nama besar dalam tim left back Johor tu. Walaupun dia tak boleh bercakap dengan kamera bila ditanya, tetapi saya cakap masa fokus bermain begitu concentrate dan tahu peranan mereka. Saya harap lebih ramai golongan pemain-pemain muda berada dalam itu dan dibimbing dengan betul. Saya rasa mereka begitu cepat belajar dalam tim JDT ini. Saya harap pemain-pemain Malaysia juga dapat menunjukkan elemen yang sama seperti apa yang dibuat oleh pemain-pemain JDT. Rizal, saya rasa kalau tiada kepimpinan yang bagus, kalau apa pun bentuk pasukan yang kita bawa dalam level apa pun ataupun pertandingan itu dibawa, saya rasa tak ke mana. Tetapi saya rasa JDT sudah menunjukkan sejak 5 tahun kebelakangan ini dengan pelbagai anugerah ataupun piala yang sudah mereka rangkul, mereka sudah selesa untuk berada di dalam liga tempatan ataupun pertandingan domestik. Sekarang mereka menyasarkan dan sasaran itu jelas dan sudah pun dicapai. Selepas ini pastinya piala juara-juara AFC selepas Asia ini. Kita lihat mereka sudah pun bergelar juara Liga Super sebanyak 2 kali. Naib juara Piala Malaysia tahun lalu. Dan sudah tentu selepas ini mereka memasang impian untuk layak secara merit ke dalam kumpulan. Saingan kumpulan untuk Liga Juara-Juara Asia. Itu peringkat saingan yang paling tinggi. Kalau dulu Sadiq sebut tadi Selangor sebenarnya muncul naib juara kejohanan Kelab Asia pada 1967. Masa itu satu pertandingannya. Sekarang ni kemudian AFC ada 3. Termasuk Piala AFC, Piala Presiden AFC, tapi sudah pun ditamatkan. Jadi Piala AFC itu ditakuk kedua. Dan kalau kita lihat juga, kita faham hala tuju JDT selepas ini sudah tentu untuk menaiki puncak yang paling tinggi. Sebab itu kepimpinan kita harus salute. Kita harus bagi kredit kepada Tengku Mahkota Johor kerana berjaya mengubah mentaliti pemain dan penyokong. Kerana mereka tidak akan berpuas hati setakat cemerlang di peringkat Malaysia. Itu sebenarnya yang selama ini menjadi isu dalam kalangan jurulatih tempatan. Kerana mereka menganggap saingan AFC ini sebagai satu bebanan. Kerana mereka lebih fokus kepada saingan tempatan. Jadi kita mengharapkan kemenangan JDT ini bukan sahaja menjadi penanda aras yang baru, tetapi juga mengajak penggiat bola sepak tempatan memikirkan kecemerlangan di peringkat Asia. Itu yang saya nak tanya Sadiq dan juga saudara Rizal. Seringkali apabila ditanya oleh pihak kita pemain-pemain apa yang ada dalam dekat negara kita masih berada dalam takut falsafah purbakala. Satu lagi falsafah katak purbakala besar ke konotasi tu. Katak bawah tempurung kaca. Tempurung kaca. Maksud dia nampak pembaruan, perkembangan tapi tak nak keluar. Itu yang apa maksudnya, minta Sadiq jelaskan, kerana kita seringkali dengar setiap kali press conference ataupun media yang dilakukan oleh jurulatih ataupun pengurusan kelab kita, mereka lebih berpuas hati dapat menjuarai Liga Super, dapat merangkul Piala Malaysia, dapat merangkul Piala FA. Setakat itu saja. Jadi dia punya KPI agak senanglah untuk jurulatih dan juga kepimpinan pasukan kelab-kelab di Malaysia ini. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Seronok kita bercerita tentang bola sepak tempatan di kala gerhana pasukan kebangsaan dan juga ranking kelab pasukan kebangsaan, tetapi suatu benda yang begitu cemerlang ditunjukkan oleh JDT, biarpun pasukan kelab dari selatan tanah air, tetapi saya rasa dia membawa bendera Malaysia. Apapun itu perlu kita bagi kredit kepada JDT dan tahniah. Di talian sekarang, sebelum saya minta Sadiq dan juga Rizal komen tentang itu, saudara Muhammad Hafiz Zainal Abidin dari Boys of Street, inilah kata pun Atras Johor yang memberikan sokongan tidak berbelah bagi. Dan saya ingin terus kepada Hafiz, kenyataan Rizal tadi kata JDT dan pengurusan JDT mampu mengubah mentaliti pasukan, pemain, pengurusan dan juga penyokong untuk tidak berpuas hati hanya menjadi juara kampung. Kata pun komen Hafiz. Betul. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Johor Darul Takzim
pihak pengurusan dan juga kami seluruh penyokong Johor Darul Takzim kerana daripada amanat penaung Satuan Seri TMJ yang menyatu padukan kita orang semua Johorian untuk memberi sokongan kepada Johor Darul Takzim, bukan kepada untuk local competition, tapi sampai berjaya untuk menjuarai AFC Cup, satu pencapaian yang kami amat bangga sekali lah bagi rakyat Johor. Ya, dari sudut pengurusan Johor dan juga menggembeling ataupun ekosistem bola sepak di Johor itu, peranan Boys of Street untuk membawa keseluruhan pasukan dan juga penyokong, tak kira lah yang fanatik ke, yang regular ke, yang biasa ni, untuk bersama-sama di kala menang ataupun di kala yang kalah. Betul, itulah yang pertama sekali yang tujuan kami ditubuhkan sebagai penyokong, di mana kami menjadi pemain ke-12. So masing-masing macam membuat duty masing-masing lah. Pihak pengurusan buat kerja diorang, pemain buat kerja diorang, dan kami sebagai penyokong, kami akan memberi sokongan tak kira menang atau kalah. Sebab macam mana pun itu tetap pasukan kesayangan kami, Johor Darul Takzim. Bagaimana untuk masa depan? Adakah Hafiz melihat dan juga rakan-rakan penyokong kuat JDT ini untuk melihat Johor untuk berada di satu kelas lebih tinggi selepas ini? Ya betul. Kalau kami ingin sudut perspektif kemajuan, kami mengharapkan Johor Darul Takzim bertanding di Champions League AFC. Tapi kita kena realistik dari segi kemampuan pasukan sendiri, di mana adakah kita layak untuk pergi lebih jauh, adakah kita bersedia atau tidak. Tapi semestinya kita mengharapkan sesuatu di masa hadapan yang lebih baik. Mungkin Hafiz, akhir sekali, bagaimana kejayaan ini mungkin satu kataupun usaha yang begitu keras dan bukan semalaman, tetapi untuk bertahan ataupun menampak lebih tinggi itu satu hal yang berbeza. Jadi sustainability kejayaan JDT ini di masa depan. Daripada apa yang saya fahamkan, macam TMJ sendiri dia menyarankan supaya pasukan Johor Darul Takzim ni dia mengharapkan konsistensi dari segi pencapaian, di mana kalau menjuarai sesuatu tu umpama bonus. So konsistensi tu untuk kita lebih berada di tahap terbaik tu yang paling penting lah. Okey, Hafiz, terima kasih dan tahniah kepada penyokong ataupun JDT atas kejayaan di Piala AFC. Terima kasih, terima kasih. Komen Sadiq. Bangsa Johor. Tadi kita tengok gambar tadi pun kita meremang bulu roma tadi. Bagi saya terbaca dalam statement HIO hari ini tentang profesionalism. Apa yang nak kita katakan di sini dalam menjadi seorang yang profesional, yang punya profesionalisme yang tinggi adalah seorang itu mesti memahami apakah praktis profesionalism itu, apakah tingkah laku. Amalan profesionalism itu dia mesti memahami, dan kemudian tu dia bukan hanya retorik, bukan hanya angan-angan, bukan kita selalu dengar profesionalism ni, semua orang cakap profesionalism, tapi dia amalan tu mesti tahu apa dia amalan dia. Kemudian tu dia tahu governance dia, modern governance of professionalism. Okey, kemudian tu dia mesti tahu juga tentang stakeholders needs, kemudian tu industry players needs yang related dengan tu, dan kehendak penonton itu sendiri dalam bola sepak. Dan kemudian tu pemain tu sendiri, pemain mestilah dahagakan, sentiasa bernafsu untuk mencari ilmu permainan sukan dia. Itu kalau tidak dia akan terbantut di situ. Dia tak akan ke mana. Maksudnya orang kalau kita buat kuih itu tak cukup ragi. Dia terbantut di situ. Maksudnya dia tak membina kompetensi dia, kecekapan dia dalam permainan itu. Ciri-ciri ini yang penting dalam sebagai seorang pemain profesional. Rizal, untuk kita keluar daripada semangat orang kata pun jago kampung, berpuas hati setakat rangkul Piala FA, Piala Malaysia ataupun Liga Super, Liga Perdana, dan seringkali itu bukan perkara yang asing pun kita dengar jurulatih ataupun kepimpinan pasukan kelab dan sebagainya, mereka hanya sasarkan untuk kejohanan-kejohanan sebegini saja. Jarang sekali sebelum kemunculan kebangkitan semula JDT ini, jarang sekali seorang jurulatih meletakkan sasaran memenangi Piala AFC sebagai antara target. Mesti Piala Malaysia, Piala FA atau Liga Super. Jadi kita melihat kerana sebab itu pengurusan dan jurulatih harus satu, mereka memerlukan duit. Pelaburan yang besar untuk mendapatkan pemain yang bertaraf tinggi, khususnya pemain import, kemudian menghimpun pemain-pemain terbaik tempatan untuk membentuk satu pasukan yang terbaik. Sebab itu pengurusan dengan jurulatih kena sehaluan.
kemudian harus mengajar pemain-pemain ini bahawa mereka dengan gaji yang boleh dianggap lumayan dan mereka hidup mewah, mereka harus membalas kepercayaan pengurusan dengan prestasi yang paling tinggi mereka boleh lakukan, bukan saja di saingan domestik tetapi juga di Asia. Tetapi itu sebenarnya yang menjadi stumbling block untuk kita selama ini. Jadi kita mengharapkan tembok itu semua sudah pecah hasil kejayaan JDT. Mario Gomez ataupun tunggak kejayaan JDT untuk beberapa musim ini dan juga menjuarai Piala Asia, dan kuasa yang diberikan oleh TMJ dan pengurusan JDT kepada Mario Gomez saya rasa absolut. Mereka dapat menggembeling segala kekuatan pasukan. Dan bagaimana juga ini menunjukkan bahawa jika pengurusan dapat berjalan secara profesional, pengurusan pentadbiran satu hal, menguruskan pasukan satu hal, ia benar-benar berbeza. Di Malaysia seringkali apabila sesuatu berlaku, nampaknya akan disalahkan dalam pelbagai bentuk kepada coach, kepada pemain ataupun pihak pengurusan. Tetapi secara kata pun tuntasnya, secara directnya, dia tidak berlaku dalam keadaan demikian. Kita lihat yang kedua. Rizal mungkin nak komen tentang itu. Kita jumpa lagi selepas ini. Jadi dia ada akademi. Kembali dalam kita membicarakan kejayaan JDT, Rizal, tentang profesionalisme dari sudut pengurusan pasukan ini, tentang kemampuan Mario Gomez dan juga Tengku Ismail Sultan Ibrahim menggembeling kekuatan ini, dan mereka ada peranan masing-masing. Betul. Tetapi kita lihat juga bagaimana JDT dalam mencari resipi yang terbaik. Pernah satu ketika melantik Fandi Ahmad, kemudian ada Cesar Jimenez, kemudian Boyan Hodak kemudian Mario Gomez ini seolah-olah memberi satu elemen dan dimensi yang sedikit berbeza untuk bersaing di peringkat Asia. Sebab itu saya rasa dalam proses trial and error dan dalam proses pembelajaran, bagaimana JDT akhirnya dapat mencipta satu formula tersendiri dalam mencipta kejayaan. Sebab itu saya fikir selain daripada peruntukan kewangan yang besar, tindak tanduk, tindakan dan dasar-dasar yang ditentukan oleh pengurusan itu cukup penting. Dan tetapi kita lihat juga bagaimana 4 atau 5 jurulatih yang satu proses yang terpaksa mereka lalui sebelum mereka mencapai tahap yang ada sekarang ini. Sebab itu saya rasa yang penting pasukan-pasukan lain, negeri sama ataupun klub, sama-sama membuat satu anjakan. Jika mereka masih lagi macam apa yang Sadiq sebut tadi, katak di bawah tempurung kaca, mereka tidak akan maju. Itu jelas, Sadiq. Apabila kejayaan JDT beberapa malam yang lepas, kita tidak melihat respon yang positif dari kepimpinan kebangsaan ataupun pasukan-pasukan yang lain, seolah-olah ini hanya untuk JDT dan mereka yang menyokong JDT. Tiba-tiba ramai pula penyokong JDT. Saya baca Facebook tu, saya lihat kepelbagaian seluruh Malaysia, komen-komen daripada Sabah, Sarawak dan seluruh Malaysia. Saya rasa orang masih rakyat Malaysia dahagakan, peminat sukan bola sepak dahagakan kejayaan yang bawa kepada. So dalam konteks ini kita lihat how shape the behaviour of footballers. Itu penting. Dan Gomez telah berjaya membuat ramuannya bersesuaian dengan apa players yang ada dekat dalam tim tu, dan tactical dan technical ability yang ada pemain itu diguna pakai dan dimaksimalkan, dioptimalkan dalam bentuk permainan. Dan bila semalam bila saya menonton kat TV, dan seorang orang Singapura kata mereka bermain dengan baik dan mereka datang ke Johor untuk menonton JDT main. So kita lihat itu cerita pasal quality. A brand, you creating a big brand, a very exclusive brand, dan orang akan datang. Tak semestinya. The Southern Tigers, saya rasa brand yang dimunculkan oleh TMJ dan juga pengurusan JDT. Dan saya rasa berjaya sekali. Kali ini kalau kita ingin melihat kejayaan masa depan, pastinya perbelanjaan yang mewah ataupun yang besar itu tidak semestinya dapat return yang bagus kalau kita tidak meneliti pelbagai aspek bola sepak moden, Rizal. Ya, betul. Tetapi formula asasnya mestilah menghimpun pemain yang terbaik. Jadi itu bagaimana JDT menghimpun. Dulu ada Nur Syarul Idlan Talaha, Amri Yahya, Syafiq Rahim, Mahali Jasuli. Jadi membentuk satu pasukan yang mantap, ditambah pula dengan jurulatih yang baik. Jadi ia memerlukan pelaburan yang besar.
Jadi kemudian dengan satu hala tuju atau mission statement yang jelas yang dikongsi bersama dengan penyokong, dengan penggiat-penggiat lain, dengan pembuat dasar dan juga agensi-agensi kerajaan negeri. Jadi ini sebenarnya menghasilkan satu formula yang tepat atau ramuan apa yang Sadiq sebut. Saya rasa kita mengharapkan ini sebagai satu template untuk negeri lain cuba tiru dan cuba pastikan ia berlaku. Tapi macam TMJ katakan, mereka perlukan lebih banyak wang, lebih banyak orang kata pun bantuan daripada badan induk. That's why beliau kritik kepada boleh berlaku jika FM lebih bijak bagaimana untuk menjual atau mengkomersialkan liga ini dengan kadar harga yang jauh lebih tinggi. Kerana kalau kita lihat mungkin ramai yang berpendapat FAM pun menerusi satu agensi menilaikan bahawa Liga M ini bernilai beratus juta, ratusan juta. Tetapi apakah dari sudut realitinya berapa banyak syarikat atau televisyen, saluran televisyen yang mampu untuk membayar harga yang tinggi untuk hak penyiaran. Jadi itu satu. Kemudian dari aspek yang kedua pula, seluruh standard Liga M ini kalau kita nak komersialkan di beyond region kita, misalnya kita mengambil pemain import yang standardnya tinggi dan dari negara ASEAN satu misalnya, ASEAN, kemudian dari Timur Tengah, dari Jepun misalnya. Jadi kemudian boleh kita jual ke negara hak mereka siaran ini ke negara-negara masing, tapi dengan syarat standard kena tinggi. Permainan kena tinggi. Jadi dengan kualiti yang ada baru kita dapat dengan pelaburan yang lebih tinggi. Sadiq, Johor boleh bergerak dalam keadaan sekarang dengan sokongan daripada istana dan juga kepimpinan kerajaan negeri secara orang kata pun total. Tetapi bagi negeri-negeri, kelab-kelab lain, mereka ada kekangan untuk menghimpunkan pemain terbaik, mendapatkan jurulatih yang terbaik. Jadi, apa ramuannya yang kita boleh guna pakai? Kalau betul template boleh ditiru daripada kejayaan JDT, tetapi untuk negeri yang kurang dananya, yang mungkin airtime televisionnya tak sampai macam mana. Melaka. Next season Melaka akan masuk. Sadiq. Saya melihat macam ini, dalam perniagaan memang ada untung rugi, tetapi macam mana you berjaya merancang strategically, itu yang paling penting. Bila kita bercerita tentang manusia, modal insan is talking about dollar and cents. Dalam kerja itu kita mesti berhati-hati dan membuat strategi yang betul, teknik yang betul, fokus yang betul. Dan bila Rizal cakap tadi, kita mesti expand, kita mesti berani bergerak lebih jauh daripada kepompong kita. Maksudnya dengan menghasilkan kejayaan itu akan mendatangkan gula dan semut. Kalau kita masih lagi tak memahami apakah lompang yang ada, gap yang ada dalam kelemahan-kelemahan dan kita tak cuba perbaiki, saya rasa kita tak akan pergi ke mana. Itu adalah penting. Dan yang saya melihat dalam kepimpinan persatuan-persatuan sukan, kita ada pemimpin-pemimpin yang psikopatik ni, orang yang bermasalah kat sini. Berbekala. Dan kemudian tu orang yang matlamat dia menghalalkan cara untuk kekal sampai mati dalam kepimpinan. Dan satu lagi dia incompetent dan mereka tu dikelilingi oleh pengampu-pengampu model. Itu masalah dia. Itu yang membantutkan pergerakan kemajuan. Jadi kita lihat bagaimana TMJ berjaya menyingkirkan pemimpin-pemimpin sebegini untuk mengambil alih kepimpinan Johor FA dan kemudian membentuk Jacob itu dijenamakan semula sebagai JDT. Jadi kita lihat bagaimana terpaksa ada brutal atau ruthless execution terpaksa dilakukan untuk melaksanakan impiannya. Dan stadium Larkin antara stadium terbaik Malaysia. Sudah tentu. Saya rasa memang dianggap stadium terbaik yang memang khusus untuk bola sepak. Falsafah tu dia memahami falsafah tu. Luaskan kuasa tu maksudnya go beyond. Satu persoalan yang kita perlu lihat adalah you always question the obvious. Maksudnya kita tak nak ikut tiap hari benda yang sama je. Yang lama. Terima kasih Rizal, terima kasih Sadiq atas pandangan. Terima kasih pada Hafiz di talian sebentar tadi. Jika ada sebarang pandangan anda tentang topik resepi kejayaan JDT ini, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa untuk turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.